Sebab dia sudah gelabah. Dia sudah panik. Ini hakikatnya keadaannya Anwar sekarang. Kena. Kan? Jangan nak belagak. Kita dulu pentas pas. Saya memang terang-terang saya sebut, saya tak ada masalah. Kita bagi tahu secara umum, secara terbuka, orang kata saya ketua pemuda hebat apa, maka tak ada hebat apa. Hebat kerana pas. Pentasnya pentas pas. Saya bukan macam ada orang bila nak setengah mampus, ingat pas. Saya dah tenggelam, ingat pas. Dulu sikit-sikit, you dah telefon. Telefon juga. Sekarang dia telefon drama, kan? Dulu bila dia setengah mampus, dia telefon siapa? Dia telefon Ustaz Hadi, telefon Ustaz Hadi. Ustaz Fadil, telefon. Cogu ni Aziz, telefon. Telefonnya. Tapi dulu dia tak cerita lah kat orang. Saya sesebolting dia, saya tahulah. Tapi sekarang ni, semua dia telefon dia cerita. Itu yang jadi pelik. Kawan tanya, ini apa hal mana? Kan? Saya kata, saya pun pelik. Kan? Dulu dia telefon macam tu lah. Kan? Tak cerita, sekarang tu telefon dia cerita. Trump, ini Trump telefon saya. Trump telefon dia apa? The first thing dia kata, fantastic. Bukan sekali sebut fantastic. 3 kali. Fantastic, fantastic, fantastic. Tadi ni betul ke tak betul? Ada orang cerita satu, dia tak tahu ke Trump ni jumpa semua orang fantastik. Orang yang dia batal pun dia kata fantastik. Hang duk perasan. Perasan tak apa kat staff. 2-3 orang balik rumah makan cerita kat anak bini tak apa. Ini cerita semua orang. Saya kata ni apa perangai pelik. Dia puji diri sendiri. Dia cerita konon dia kenal yang ni, dia kenal ni ASEAN Summit ni. Tiba-tiba dia kata malam tadi Perdana Menteri India telefon tak dapat datang. Biasa. Datang Malaysia, you host. Memanglah orang tak dapat datang telefon. Kan? Apa masalahnya? Yang nak cerita satu Malaysia ni apa? Kan? Yang kena telefon ni pun kena cerita. Semua dia buat kena cerita. Sebab apa saudara? Ramai orang tanya saya ni. Saya sendiri pun, saya masa jadi politik di Timur Menteri, tak ada perangai pelik macam ni. Sekarang makin lama makin pelik. Duduk cerita, dia angkat diri sendiri. Dialah yang paling bagus. Marah pun marah juga. Hari kebangsaan, ucapan rasmi pun marah. Macam orang politik cakap. Dulu masa dia Timur Menteri, saya suruh politik. Tak pernah begitu. Sekarang makin lama makin teruk. Jadi saya fikir, saya balik sikit, apa sebab ni? Sebab itu pun baru pada saya. Saya pun tak pernah tengok dia perangai macam ni. Jadi bila saya kaji, baru saya tahu. Malam ni, hujan-hujan lebat ni saya cerita kat orang besar. Sebab apa Anwar Ibrahim jadi macam ni teruk? Sebab apa? Sebab dia tahu dia nak mampus. Minta maaf cakap kasar sikit lah. Kan? Ya, dia habis lah. Dia habis lah. Dan dia tahu dia habis. Ini saya nak bagi tahu. Siapa bagi tahu saya? Dia bagi tahu saya. Terkejut orang faham kan? Bukanlah sekarang dia bagi tahu saya. Dari dulu dia bagi tahu saya. Dia pernah bagi tahu saya, dia kata, Izam, you know how to make the Prime Minister resign. Macam mana nak jatuhkan Perdana Menteri? You kena banjir dataran merdeka. Itu Anwar bagi tahu saya. Saya ni panglima perang Anwar. Itu Razali, Gani Harun ada sama IC sama saya. Ini gimana yang lama, yang baru sekarang ni, yang Kulu Kili, PKR, dia tak kerti apa? Masa berperang kita lah. Saya lah panglima perang. Masa dia kena kes pertama, saya pergi court jumpa dia. Pertama sekali, belum apa-apa. Saya ketua muda. Dia kata apa? Dia kata, Izam, you tunggu apa lagi? Aku nak mampu dalam ni. You go to the street and fight all out. Amuk, dia kata. Dia sebut perkataan amuk. Pada saya. Kita mengamuk lah. Kan? Itu yang Black 14. Sedang ingat. Black 14. Jadi modul Anwar, formula Anwar, jatuhkan Perdana Menteri ni, ialah banjirkan dataran mereka. Dataran mereka tu kena banjir. Dan memang rekod sejarahnya, memang ada tumbang. Tun Mahathir tumbang selepas banjir dataran mereka. 98-99, banjir dataran mereka dengan rakyat. Bukan banjir dengan air, hujan ni. Rakyat banjir. Tak kira lah apa-apa ramai. Ada yang kata 30,000, 40,000, sekejap kata 10, macam-macam. Tetapi pokoknya, banjir penuh dataran mereka. Dataran mereka penuh ni, bukan luar biasa. Ada program selawat, penuh lah.
Ada program malam tahun baru penuh juga dalam mereka. Kai kebangsaan naik 31 penuh juga dalam mereka. Tetapi untuk dataran mereka penuh hanya dengan satu tema, turunkan Perdana Menteri. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Sebab itu bila 98-99 turun Mahathir. 3-4 tahun turun Mahathir. Datuk Najib bersih 1, 2, bersih 3, bersih 4. Tak semua bersih penuh. Tetapi ada beberapa bersih itu penuh. Turun Najib. Tumbang dia. Itu formula dia. Siapa buat formula? Anuar nanti kepala demo. Lepas tu saya baru ni kat Indonesia, kan kawan tanya, dia tanya ni bagaimana Pak? Kok sejuk aja di Indonesia. Indonesia kita sudah panas ini. Di Malaysia kita dah ambil inspirasi ini dari Malaysia. 26 Julai kami tengok di dataran mereka tu sudah penuh. Tadi kami di Indonesia ni pun turun. Tapi lepas tu dataran mereka sejuk. Orang selawat saja. Saya kata mana tak sejuk. Kepala demo jadi Perdana Menteri. Sejuk. Iya. Itu yang menggusarkan Anwar. Saudara masih ingat sebelum 26 Julai apa dia buat? Macam dia buat. Umum RM100 tu bila? Bila dia umum? Ya, seminggu, 2 minggu sebelum orang turun 26 Julai. Lepas tu saya ingat lagi saya dengan Datuk Anda Zura, dengan Datuk Seri Saifuddin dekat dengan Kuantan, kat nama kota. Saya nama kota bukan Kuantan, nama kota. Turun, program turun Anwar. Masa tu baru dia bagi RM100. Sebab apa dia bagi? Sebab dia tanah penuh. Dia tak mau dataran mereka ni penuh. Sebab dia tahu kalau penuh, dia lingkup. Dia habis. Walaupun sebelum ini, tanda petanda tu banyak. Dalam Facebook, 10,000 emoji, 9,000 gelak. 1,000 je yang suka ada. 9,000 gelak, 90% gelak. Ada petanda. Tetapi dalam sejarah, tak ada. Pasal zaman Tun Mahathir dulu tak ada Facebook. Zaman Najib tak ada Facebook. Tak ada tengok emoji. Zaman Najib ada Facebook. Tapi tak sebanyak itu. Jadi, tak confirm. Tak pasti. Tetapi dataran mereka penuh itu. Itu pasti. Itu yang Anwar takut. Dan siapa yang datang? Dataran mereka. Saya round. Sebelum tu saya round 2 bulan. Saya round satu Malaysia. Bila sampai 26 Julai, saya round dataran mereka. Saya pergi daripada Sogo sampai Masjid Negara. Saya jalan pelan-pelan. Sebab apa? Sebab saya nak tengok siapa yang datang. Siapa yang penuh ni? Mana datang orang ni? Kita ceramah 2 bulan satu Malaysia, ramailah juga datang. Tapi tak adalah seramai itu. Jadi saya nak tengok siapa. Kita tengok, kita kira lebih kurang 30% saja yang kita nampak dalam ceramah ni. 70% tu tak nampak, tak pernah datang ceramah. Bukannya bukan penyokong parti Tegar, tetapi mereka turun saudara dengan satu matlamat untuk Perdana Menteri sekarang turun. Dan Perdana Menteri ini baru 3 tahun, sebelum 3 tahun pun. Tun Mahathir dulu penuh dataran mereka lepas 20 tahun. Datuk Najib penuh dataran mereka orang bakar lepas 10 tahun. Anwar Ibrahim lepas 3 tahun. Tak sampai 3 tahun. Maknanya habis. Dia tahu dia habis. Sebab itu segala apa ruang yang dia ada untuk naikkan rating dia buat. Sebab itu telefon, dapat panggilan telefon pun jadi dia. Padahal seorang Perdana Menteri dapat panggilan telefon daripada seorang Perdana Menteri lain. Itu biasa. Macam kawan kita telefon lah. Satu geng kita. Kan? Takkan Perdana Menteri dapat telefon daripada tiba-tiba kan? Driver kepada Perdana Menteri. Itu luar biasa. Ini Perdana Menteri, telefon Perdana Menteri apa? Luar biasa. Tetapi dia jadi luar biasa, saudara. Sebab Anwar mau garap semua. Ini di Palestin apa ni, sebab Flotilla apa sebagainya. Kan? Dia garap tu, tengok. Kan? Yang pergi 23 orang. Sampai Malaysia, buat perhimpunan, gambar muka, ada seorang. Dia tak pergi. Muka dia paling besar. Muka 23 dia tak nampak. Dia tak nampak. Sebab apa? Sebab dia sudah gelabah. Dia sudah panik. Ini hakikatnya keadaannya Anwar sekarang. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, cakap satu poin dah habis dah, setengah jam. Sikit lagi. Ya. Lepas tu saya apa ni, ingin kongsi pada saudara. Yang kita kena faham, ya, dalam masa dia kelang kabut ni, Anwar ni pun seorang yang terlalu obses. Jadi
Perdana Menteri yang akan buat segala-galanya. Ya. Tetapi kita tak boleh benarkan. Ya. Dia macam tadi kawan parlimen ni, semua kita orang kongkok parlimen ada sini. Kan dalam parlimen ketimbang lah. Dia punya orang kata apa? Apa ni? Perkataan paling popular penggal ini ketimbang lah. Dia cakap kena kat dia. Tapi saya nak tambah sikit. Dia bukan ketimbang saja, dia tidak seimbang. Ini lagi berat. Ketimbang satu hal, tapi dia tidak seimbang. Ya. Macam mana dia kata dia tak seimbang? Macam mana dia kata seimbang? Ni soal Palestin dengan Israel. Ya. Dia paling kuat sokong Palestin. Oh, dia paling hebat sekarang sokong Palestin. Tapi dalam masa yang sama, dalam sejarah kita, Malaysia ni, Perdana Menteri sokong Palestin itu biasa. Tak ada Perdana Menteri yang tak sokong Palestin. Ya. Tetapi Perdana Menteri yang sokong Palestin dalam masa yang sama pernah sokong Israel, itu luar biasa. Dia seorang je. Tak ada orang lain sebelum ini ya, yang pertahankan hak Israel. Tak ada. Anwar Ibrahim buat kenyataan. Ya, seluruh dunia dengar. CNN dengar. Dia tak pernah tarik balik. Dia pusing-pusing boleh ketimbang kan? Tapi apa dia cakap? Kan? It is the right. We have to respect the right of Israel to defense their security. Tak seimbang. Sokong Palestin, sokong Israel. Tak seimbang. Kalau dia sokong Palestin saja, okey, kita faham. Ataupun dia tak berapa sokong Palestin. Ya? Kerana dia lebih pro Israel. Ada negara-negara Islam, negara Arab yang dia tak berapa sokong Palestin, tapi dia bagi sokongan sikit pada Israel. Ya? Ada. Kita faham. Tetapi yang kita susah faham, boleh sokong Palestin, boleh sokong Israel. Jadi ini masalah. Satu. Kedua, 2 minggu lepas saya di Macang. Saya bagi tahu kawan-kawan Kelantan. Anwar sebulan sebelum itu di Kelantan. Pertemuan dengan ulama-ulama Kelantan. Ini hebat Anwar Ibrahim. Kan? Dia dengan toke judi arak semua dia boleh selesai. Yang dengan ulama ni pun dia handal. Jumpa depan ulama dia kata apa? Saya akan tetap pertahankan ulama. Pondok. Hari ini saya bagi 2 juta. Tak cukup ditambah lagi. Tunggu dengar pun Allah Akbar. Saya tahu sejarah perjuangan bangsa ini. Yang melawan penjajah itu siapa? Ulama. Maka itu saya minta ulama-ulama ini bersatu untuk berjuang melawan sekularisme dalam negara kita. Ini Anwar Ibrahim cakap di Kelantan, depan ulama, keluar TV, keluar suara apa? Lawan sekularisme. Balik Kuala Lumpur, yang paling kuat dengan dia kepala sekularisme. Yang sokong dia kuat apa? DAP. Hari ni dia ni sikit. Ada orang telefon saya, dia macam mana ni? Kan, kes arak ni apa semua, tiba-tiba Guan Ing marah dia. Kan, jangan jolok sarang tebuan. Ini Guan Ing ni pun cerita jolok-jolok dengan orang ni bahaya kan. Jangan jolok sarang tebuan. Saya kata apa? Saya sedap heran yang tu. Ini bukan kali pertama. Dulu masa Afghanistan, Menteri Pendidikan Afghanistan. Ini cerita Menteri Pendidikan kan. Menteri Pendidikan dia orang marah sekarang. Tetapi bila Afghanistan datang, dia terima. Dia sebagai Menteri Pendidikan Malaysia. Guan Ing ni boleh buat press conference. Bukan cakap ceramah macam ni. Press conference, spesifik, khas. Sidang media khas untuk bantah kehadiran Menteri Pendidikan Afghanistan. Kerana dia kata ni Taliban. Guan Ing, buang aja. Anu apa? Anu apa? Dan Guan Ing tegur Menteri Pendidikan. Bukan Menteri Pendidikan kita. Dia tegur Datuk Seri Saiful Hidayat. Ini Menteri Pendidikan kita. Ini dia tegur Fadlina, Menteri Pendidikan dia. Guan Ing tegur Menteri Pendidikan Anwar apa? Guan Ing tegur kerajaan Afghanistan. Memomokkan kerajaan Afghanistan hanya kerana apa? Hanya kerana kerajaan Afghanistan itu mempertahankan prinsip yang melawan sekularisme. Itu sahaja. Sebab dia dipilih parti yang penuh sekular. Sebab itu dia lawan. Anwar buat apa? So, semalam dia duk marah pasal Arab. Tengoklah Anwar buat apa. Saya belum sempat tengok tadi kawan-kawan bisik. Juru cakap kerajaan dah kata Arab. Dah take break sikit dah. Kan? Boleh SOP kena betul. Arab di tempat swasta. Tengok. Fahmi dia kata yang cakap. Tapi bagi saya tahulah Anwar punya modus operandi ni. Bukan Fahmi tu yang cakap. Anwar suruh Fahmi cakap. Dia tak beranilah dengan Anwar ni. Jadi ini bahaya. Inilah sekularisme. Tapi di Kelantan Anwar kata, saya mau ulama semua lawan sekularisme. Di Kuala Lumpur dia tunduk dengan sekularisme.
Bila arak dihidangkan, Betiong menteri ini dihidangkan, tarak. Yang kita bantah. PAS dan Perikatan Nasional di paling kuat. Yang pertahankan siapa? DAP. Apa DAP kata? Jangan campur adukkan arak dengan agama. Itu sekularisme. Mana boleh tak campur aduk agama dengan arak? Kita faham semua aktiviti kita, semua pertindakan kita, semua tindak tanduk kita, hidup kita ini mesti berasaskan kepada agama. Tak boleh dipisahkan. Mereka mau pisahkan. Secara terbuka sekarang. Dulu tak berani. Sekarang berani. Jadi saudara saya kasih sekalian, tak boleh macam ni. Beza, tak seimbang, songsang. Kalau dia tegang-tegang cakap, saya boleh terima sekularisme. Saya pun liberal juga. Jadi saya minta ulama-ulama pun faham lah. Sekularisme ni bukan semua salah. Ada betul. Yang tu okey lah juga. Kan? Walaupun sebenarnya tak betul. Tapi kurang-kurangnya dia lurus cakap. Tapi yang masalahnya sekarang, di Kuala Lumpur dia sokong sekularisme. Di Kelantan, depan ulama, dia lawan sekularisme. Sebelum ni tadi, Palestin, dengan kita semua, dia lawan betul-betul Palestin. Di CNN Barat, dia pertahankan Israel. Masalah rasuah, macam tu juga. Kuat, paling kuat lawan rasuah. Katanya macam-macam. Tetapi dalam sejarah, sekarang ini, belum cukup 3 tahun, dialah satu-satunya Perdana Menteri yang disebut secara khusus oleh Bloomberg, sebuah akhbar yang ternama di dunia yang menjadi rujukan kepada pelabur-pelabur asing, yang mengatakan dengan jelas bahawa Perdana Menteri sekarang, bukan Perdana Menteri lain, Perdana Menteri sekarang campur tangan dalam siasatan SPRM terhadap orang kanan dia dulu, Farhas. Itu disebut oleh Bloomberg. Jadi macam mana? You kata you lawan rasuah, tetapi Perdana Menteri lain yang tak berdegah-degah lawan rasuah pun tak pernah disebut campur tangan dalam SPRM oleh Bloomberg. Kalau kita pembangkang cakap itu biasa. Tetapi Anwar ni yang sebut bukan setakat saya. Bukan setakat kawan pembangkang. Yang sebut Bloomberg. Bloomberg ini rujukan pelabur-pelabur. Dan dia kena bersihkan nama dia. Dan nama Malaysia. Sebab kalau tak bersih, mana pelabur nak datang? Sebab pelabur akan baca Bloomberg. Ketua-ketua negara lain baca Bloomberg. Dia tak saman Bloomberg. Dia tak jawab Bloomberg. So itu yang asyik potensi dia tak masuk. Siapa nak masuk? Jadi tak seimbang. You kata you lawan rasuah, tapi you yang paling terpalit dengan rasuah. Jadi saudara saya, tak ada. Dari kolonisme, lawan kolonisme, puluh tahun lawan kolonisme. Sekarang dia yang kolonisme kuat, dia cuma tengok Rafidi cakap apa. Farhas berbilion tanda. Farhas tu siapa? Bekas usaha politik dia. Maknanya orang kanan dia, orang dekat dia. Kolonisme itu makna dia apa? Kolonisme itu maknanya memberikan tanda, memberikan kontrak, memberikan habuan, keistimewaan kepada orang yang dekat. Itu kolonisme. Duk kutuk dulu saya lah. Saya mengaku saya tak ada apologetik. Kan? Tahu kan? Bila dia cakap kita pun ikut. Oh, mana dia teman-teman? Kolonisme. Ikut pula reformasi Indonesia. KKN. Korupsi, kolisme apa ni? Dan nepotisme. Dan nepotisme. KKN, KKN. Oh, berapi-api kita dekat Mahathir. Kita tengok rekod balik, sekurang-kurangnya Dr. Mahathir ni, first 10 years dia jadi Perdana Menteri, tak ada cerita korang ni. Tak ada cerita orang kanan dapat kontrak besar. Dia cuba tengok betul-betul. Anwar, belum 3 tahun. Tak ada orang kanan yang dah dapat bilion. Bukan kita cakap. Ini tegas timbalan Presiden dia cakap. Masih hari Parlimen PKR lagi revisi. Dia cakap, tapi tak sama. Anwar tu kita tahu apa? Farhas atau apa? Anwar tu. Itu cerita kolonisme apa? Lawan nepotisme. Oh, dulu kita tentang nepotisme. Mana boleh kita benarkan ni semua? Ni anak beranak semua. Yang kaya anak beranak. Sekarang apa jadi? Dia presiden, Nurul Izzah anak timbalan presiden. Tak ada nepotisme tu. Orang Lee Kuan Yew Singapura yang kuat ni pun. Yang kuat Singapura ni dulu, Lee Kuan Yew ni kuat. Dia bina Singapura tu. Pada satu saat dia nak berhenti, dia boleh letak nombor 2 anak dia. Ada orang nak akan bertahankan, anak dia pun pandai. Dengan terbukti belajar membuat Cambridge. Kalau dia letak pun orang tak komplain. Tapi dia tak letak. Dia letak orang lain juga ganti dia, barulah. Selepas tu anak dia punya nak jaga ni. Sebab tak mau dia label nepotisme. Anwar buat apa? Ada elok timbalan presiden, pandang bagi anak dia jadi timbalan presiden. Dia presiden, anak timbalan presiden.
Jadi dia bukan saja bapa pada Nurhaliza, dia bapa pada nepotisme. Masya Allah, Ibrahim. Ya. Jadi apa yang dia cakap dan dia buat itu songsang. Jadi saudara saya kasih sekalian, cukuplah. Ya. Dan di Pahang ni saya nak bagi satu mesej jelas pada kawan-kawan PKR. Saya dah bagi mesej jelas. Tak ada alasan untuk kamu bersama lagi dengan Anwar. Reformasi semua habis, mati. Ya. Bukan sekadar dia tak buat, songsang. Ya. Pada kawan-kawan UMNO, saya juga nak bagi tahu. Sudahlah. Kamu gagal. Terutamanya UMNO Pahang. UMNO Pahang paling gagal. Sebab apa? Sebab you gagal mempertahankan Datuk Najib. Anak Pahang. Pemimpin UMNO Pahang. Yang dizalimi. Jelas dizalimi. Dulu bila kita kata ada addendum, dia kata tak ada, ni semua tempat. Sekarang confirm ada addendum. Daripada mana? Istana Pahang. Dan Datuk Najib anak Pahang. Istana pun Istana Pahang. Confirm. Itu pun tak cukup lagi. Bawa mahkamah. Mahkamah confirm ada addendum. Mana Datuk Najib sekarang? Ada balik rumah? Duduk dalam penjara. Prinsip keadilan itu dosa besar. Al-Hurriyat, kebebasan itu bukan main-main. Sebab tu saya dengan PAS, alhamdulillah saya bersama PAS. Sebab konsisten. Bab kezaliman, pertahankan. Ya, lawan kezaliman, pertahankan keadilan. Walaupun terhadap musuh kita. Kalau di Pahang ni, orang PAS tahu lah. Macam mana Datuk Najib ni berentak dengan mereka. Ya, tetapi bila sampai bab keadilan, PAS ke depan mempertahankan. Sebab apa? Sebab ini prinsip keadilan. Ini bukan persoalan dia bersalah ke apa, itu satu hal. Dia dah lalui proses. Tapi ini persoalan titah dia aja. Persoalan hak aja. Persoalan hak dia sebagai seorang manusia yang sepatutnya duduk di rumah, tidak duduk di penjara, tapi terus berada dalam penjara. Itu kezaliman yang dilakukan. Patutnya yang bangkit paling kuat UMNO Pahang. Orang-orang kuat UMNO Pahang. Daripada menteri besarnya, daripada speaker ni, semua saya kenal. Kalau saya jumpa, saya akan tanya, apa kamu buat? Mana prinsip kamu? Apa kerana apa? Kerana takut. Kerana nak jaga poket sendiri, nak jaga kedudukan. Ini yang kita dambakan, yang boleh menjaga kepentingan kita sebagai rakyat biasa. Bos dia sendiri pun dia tak boleh pertahankan. Yang jelas dizalimi. Najib itu dizalimi. Beratus hari dah dia sepatutnya duduk di rumah, dalam tahanan, bukan bebas pun, tahanan rumah, tapi masih di penjara. Itu dizalimi. UMNO Pahang tak boleh buat apa pun. Setakat buat affidavit kata pernah tengok. Apa dia tu? Itu perjuangan apa nampak tu? Tak ada. Sebab itu bagi saya, saudara, UMNO, dan saya tahu ahli-ahli UMNO Pahang ya, banyak tak setuju, banyak marah. Sebab itu, saudara, saya berseru pada UMNO Pahang, hukum aja pemimpin UMNO Pahang. Tinggalkan mereka. Jangan bagi ruang pada mereka. Jangan bagi mandat lagi pada mereka. Jangan bagi kepercayaan lagi pada mereka. Sebab mereka jelas sudah gagal dan meninggalkan bos mereka atas prinsip keadilan. Itu prinsip asas dalam kita berpolitik, dalam kita bernegara, dalam kita berjuang. Sebagai pemimpin, menegakkan keadilan itu adalah prinsip yang nomor satu. Dan mereka, UMNO Pahang, gagal. Jadi mesej saya pada malam ini, ya, perkuatkan, perkukuhkan. Petandanya cukup baik. Jelas. Ya, kerjasama erat. PAS bersatu Perikatan Nasional. Pimpinan ni semua. Ya, kita dengar tadi semua. Bercakapnya semua luar biasa. Selepas ni kita dengar daripada negeri sebelah, Kuala Terengganu. Ini hero besar. Tentang Yura. Ya, saya banyak belajar. Saya pun dulu ya, tak banyak tahu. Tapi dia ya, yang banyak yang penerangan-penerangan. Di saat pada masa itu, orang tak ramai cakap. Sekarang ni semua orang cakap. Tapi masa orang tak ramai bercakap, dia bangkit, Wabi Hamzat ini tampil dan mempertahankan. Saya rasa macam tadi kawan-kawan sebut, semangat Kuala Terengganu, semangat Terengganu itu dibawa di Pahang, dan insya-Allah saya cukup yakin. Dan bukan sekadar keyakinan, ini tanggungjawab kita, ini kewajipan bagi kita, ini atas nama kezaliman, menentang kezaliman, kita mesti tumbangkan kerajaan yang ada Pahang yang ada sekarang ini, yang gagal untuk menegakkan keadilan hatta terhadap pemimpin mereka sendiri. Ini kebobrokan dan kezaliman yang tak ada tolok tandingnya, yang mesti kita hukum ya, dengan seberat-beratnya. Jadi sekian saudara saya sekalian, saya ucap terima kasih atas ruang diberikan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Saya nak bagi tahu, anytime berserah saya datang. Ya, saya pun dengar banyak kali dah yang lain datang bercurah-curah bagi, lagi kuat dia bercurah, bagi tahu lagi dengan kerap saya datang. Kita kena ajar betul-betul. Dan saya percaya dengan keadaan yang malam ini dalam hujan lebat pun ramai macam ini, saya percaya
ya semangatnya daripada pelindung ini, daripada berserah ini, ya daripada semangat apa ini kawasan ini, Dodon ini, ya Datuk Anda Surah ini berpenggal-penggal di sini, saya semangat ini akan menjulang.